Assalamualaikum, salam sejahtera, salam manjung makmur, bandar pelancongan dan maritim. Jumpa lagi kita pada malam ini pada hari kedua Nature Art Festival 2021. Untuk makluman para penonton, semalam pada hari pertama kita ada aktiviti 5R iaitu kutipan barangan kita semula dari rumah ke rumah di sekitar Manjung yang mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada para penduduk Manjung. Dan pada hari kedua pagi tadi kita ada penanaman pokok di Seri Manjung melibatkan 3 komuniti, Fasa 2H, 2I dan juga KRT Seri Manjung Fasa 7. Dan kita telah menanam sebanyak 14 pokok merawan sibuk jantan. Jadi ribuan penghargaan kepada komuniti Manjung yang terlibat setakat ni pada hari pertama dan pada hari kedua. Okey. Pada malam ini saya keseorangan, Adila tak ada. Mungkin dia ke sungai. Jadi kalau ada nampak dia sepanjang dokumentari nanti, kirim salam saya pada dia. Okey, tanpa menengahkan masa, saya ingin maklumkan pada malam ini kita akan ada pameran video. Kita ada 3 video. Video pertama ialah video inovasi alam sekitar mengenai inovasi daripada barangan kita semula yang daripada unit landscape Majlis Bandaran Manjung. Video kedua mengenai teknik pengkomposan melalui Takakura Home Method, iaitu teknik pengkomposan sisa makanan. Dan ketiga ialah dokumentari mengenai sungai-sungai di Manjung yang dihasilkan oleh Rakan Segari Laman Karya Lumut dan juga Persatuan Aktivis Sahabat Alam Kuasa yang bertujuan untuk mengetengahkan dan menonjolkan keindahan. Semua video pameran yang akan ditayangkan adalah inisiatif daripada pihak penganjur sendiri iaitu Rakan Segari Laman Karya Lumut dan juga Persatuan Aktivis Sahabat Alam Kuasa yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran awam terhadap kepentingan memelihara dan memulihara keindahan sungai di sekitar kita. Seterusnya, memupuk kesedaran untuk kita menguruskan sisa makanan yang dengan lebih mampan dan terutamanya memberi idea kepada penduduk Manjung mengenai cara-cara untuk kita menguruskan barangan kita semula menjadi sesuatu perkara yang lebih kreatif. Jadi untuk makluman, Laman Karya Lumut ialah ruang kepada para penggiat dan peminat seni tempatan dan juga dari luar untuk menjalankan kegiatan seni mereka melalui kemudahan yang disediakan di Laman Karya Lumut ini. Di Laman Karya Lumut kita ada bengkel seni, kita ada studio muzik dan produksi. Juga terdapat pentas untuk persembahan. Persatuan Aktivis Sahabat Alam pula ialah NGO alam sekitar yang berpusat di Ipoh. Dan kita juga ada pejabat di Laman Karya Lumut dan berfokuskan isu-isu alam sekitar yang berada di Perak. Dan mereka juga tidak ketinggalan untuk turut berpartisipasi dalam mengambil berat mengenai isu alam sekitar di seluruh Malaysia. Okey, jadi sebelum kita meneruskan tayangan video kita pada malam ini, saya ingin pesan kepada para penonton, jangan lupa ikuti Facebook Rakan Segari untuk mendapat sebarang kemas kini mengenai aktiviti yang akan dijalankan. Dan esok juga kita akan ada pameran daripada pameran dokumentari mengenai salah satu sungai yang ada di Malaysia daripada seorang pembuat dokumentari yang sangat tidak asing lagi iaitu saudara Andrew Han. Jadi jangan lupa temu janji kita pada hari esok. Semoga video pada malam ini dapat memberi manfaat. Jumpa lagi. Baiklah, bersempena dengan pengisian dalam bengkel 5R untuk Nafas 2021 ini, kami juga ada buat program inovasi berdasarkan barang-barang kita semula. Okay, jadi sekarang kita bersama Encik Azmer dari Unit Landscape. Kita akan tunjukkan beberapa produk yang boleh dihasilkan dan mudah untuk kita buat bersama ahli keluarga di rumah. Okay, dekat Unit Landscape ni kita ada membuat menggunakan pelbagai bahan-bahan kita semula lah. Seperti contoh di belakang ni, iaitu daripada tong drum lah, tong minyak terpakai. Kita hasilkan menjadi kerusi, meja dan kita letakkan di tempat-tempat awam seperti di JT Pangkor, JT Lumut.
Okay, Cik Azmi boleh ceritakan sikit ni mengenai Sinki ni. Sinki ni kami dapat ilham ketika sesuatu tempat mengalami PKPD di mana stesen PKPD tu tiada bekalan air. Jadi kami mengambil inisiatif menghasilkan tong drum mudah alih di mana dipasang di tempat-tempat PKPD, tempat pos PKPD tu kan untuk kegunaan frontliner lah. Okay, jadi di sini adalah beberapa contoh barang-barang yang kita boleh buat menggunakan bahan-bahan kita semula yang sangat mudah dan sesuai untuk kita buat bersama keluarga di rumah. Okay, boleh terangkan sikit je? Betul. Ini sebenarnya daripada barang-barang seperti botol-botol minyak, botol-botol sabun kita hasilkan lah. Sebenarnya tidak begitu sukar lah kita boleh buat bersama anak-anak di rumah. Dengan yang kita tengok barang-barang dia pun agak simple lah. Pemateri, juga gunting, pisau dan juga ni lah gun apa biasa guna untuk buat dekorasi bunga tu. Jadi kita nampak sebab aktiviti ni banyak melibatkan benda-benda tajam, jadi kita sangat galakkan lah pantauan daripada ibu bapa. Dalam masa yang sama kita juga boleh mengeratkan hubungan antara ahli-ahli keluarga. Assalamualaikum, nama saya Nur Atifah Emilia dari Unit Kesihatan Persekitaran, Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Perkhidmatan Bandar Majlis Bandaran Manjung. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara penghasilan baja kompos menggunakan teknik Takakura Home Method. Penghasilan baja ini memerlukan bahan enzim dan bahan induk.
kita akan menghasilkan dua jenis enzim yang menggunakan gula merah dan garam. Bahan-bahan yang diperlukan untuk penghasilan enzim masin adalah seperti berikut, iaitu bekas kedai udara yang mempunyai 5 liter air, seikat sayur sawi, 3 biji kulit oren dan 250 gram garam. Untuk penghasilan enzim gula merah, kita memerlukan bekas kedai udara, 5 liter air, 250 gram gula merah, 2 paket tempe, sebotol Yakult dan sepaket kecil tauco. Untuk menghasilkan enzim menggunakan garam, kita masukkan dulu garam. Kita kacau dulu. Sehingga dia larut. Kemudian kita masukkan kulit oren dan sayur. Kita kacau dia hingga dia larut dan sebati. Okey. Dan untuk enzim menggunakan gula merah, kita masukkan gula merah dulu. Masukkan tauco. Sebotol Yakult. Kemudian masukkan tempe. Kacau. Enzim ni kita perlu peram selama 3 hingga 5 hari. Dan pada hari ketiga kita perlu buka sekejap penutup dia untuk mengeluarkan gas yang terperangkap. Selain daripada bahan-bahan yang saya tunjukkan tadi, tuan-puan juga boleh menggunakan sayur selain sayur sawi. Dan untuk kulit oren, tuan-puan juga boleh menggunakan kulit apple, kulit rambutan, kulit mangga untuk menggantikan oren. Terpulang pada bahan-bahan yang tuan-puan ada di rumah lah. Adalah hasil enzim yang telah diperam selama 5 hari, iaitu enzim menggunakan garam dan enzim menggunakan gula merah. Untuk penghasilan baja kompos, kita menggunakan kadar campuran 2:1, iaitu 2 kilo tanah dan 1 kilo sekam padi ataupun dedak. Dan kita memerlukan 1 bakul yang telah dilapikkan dengan kapet. Tujuan kita lapikkan adalah untuk mengelakkan baja terkeluar daripada bekas. Okay. Untuk mencampurkan bahan enzim dan bahan induk, saya perlukan rakan saya Aziza untuk menunjukkan cara-caranya. Okey, mula-mula saya masukkan 2 kilo tanah ke dalam bekas ini. Kemudian saya masukkan sekam padi 1 kilo. Dan saya akan bagi dia sebati kedua-dua antara sekam dan tanah tu.
Selepas sebati, kita akan masukkan enzim yang telah diperam selepas 5 hari. Okey, boleh masukkan Pak. Sambil masuk tu kita boleh gaul-gaulkan bagi dia sebati. Dan kita boleh masukkan enzim yang masin sekali. Masuk. Gaul-gaul hingga sekam dan tanah tu boleh jadi kepal. Boleh jadi genggam kepal macam ni. Boleh. Masin. Dah kot. Lepas dapat kepal macam ni. Okey, selepas dikepal kita boleh tutup dengan kain. Dan simpan tempat yang redup. Dah. Selepas diperam selama seminggu, bakul ni boleh dibuka dan boleh dicampur dengan sisa makanan yang telah dibasuh dan dijemur. Lepas 1 minggu, baju ni dibuka dan digaul untuk sebatikan dalam ni, dan selepas tu boleh dicampur dengan sisa makanan lebih kurang 1 kilo dalam ni. Kebaikan baja kompos organik ini adalah selamat dan mudah digunakan. Ianya mampan dan mesra alam, meningkatkan keupayaan penyimpanan air, membantu pertumbuhan tanaman dengan penggunaan air yang kurang, menambah bahan organik yang menyerap mineral untuk kesuburan tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap penyakit dan perosak, boleh digunakan untuk semua jenis bahan kimia dan baja berasaskan air. Sisa makanan perlu ditambah setiap hari 1 kilo sehingga bakul ni penuh. Setelah bakul ni penuh, kita akan keluarkan 70% untuk kita jadikan baja, dan baki 30% ni kita akan tinggalkan untuk dijadikan baja induk. Jadi kita tidak perlukan menggunakan 2 ni lagi untuk masa akan datang. Enzim menggunakan gula merah ini boleh diguna semula untuk kita sembuh pada pucuk-pucuk untuk menggalakkan pertumbuhan pucuk pokok. Jadi ini adalah baja yang telah kami hasilkan dan tuan-tuan puan juga boleh dapatkan di Majlis Bandaran Manjung. Atau tuan-puan juga boleh mencuba sendiri teknik Takakura home method ni di rumah, dan juga boleh dijual sebagai pendapatan sampingan. Selamat mencuba. Sehingga 2 petang, jumlah penduduk terjejas banjir di Johor masih kekal 116 orang daripada 25 keluarga di 2 PPS di Kluang dan Batu Pahat. Buka TV, Dik. Yang melanda bahagian barat Semenanjung dan Sabah dijangka berterusan hingga Dah tak ada cerita lain lah. Bosan lah. Dekat Malaysia ni, banyak sungai. Kalau tercemar, buka paip kat rumah kita ni, ada je air bersih. Menurut Muhammad Hisham, kenaikan suhu ekoran kekurangan hujan pada masa akhir Dik, monsun timur laut tukar siaran. dicatatkan ketika ini antara Ayah tahu tak? Ini semua salah ayah dan semua orang yang tak peduli pasal hal ni.
pokok-pokok kena tebang. Kilang-kilang lepaskan asap dan buang toksik merata-rata tempat. Akibatnya, cuaca dah jadi tak menentu. Tanah-tanah jadi kering kontang dan cuaca jadi panas je. Banjir sana sini dan habis rosak semua benda. Sebab banjir ni, sungai pula jadi kotor ayah. Tak macam dulu lagi dah. Air bersih nanti susah nak ada dah ayah. Macam mana hidup adik masa depan nanti ayah? Ada ke lagi air bersih untuk adik ayah? Ayah bangun. Sungai ialah kawasan tanah dari mana semua air larian permukaan mengalir melalui jaringan anak-anak sungai, sungai-sungai utama dan kemungkinan tasik. Seterusnya berakhir ke laut melalui satu kuala, muara atau delta. Sungai terbentuk hasil daripada beberapa proses semula jadi yang dipanggil kitaran hidrologi. Dalam proses ini, air yang terdapat di permukaan bumi tersejat menjadi wap akibat haba yang dihasilkan oleh matahari. Wap air yang terkumpul akan membentuk awan dan bergerak mengikut arah angin. Kepulan wap air atau awan ini akan semakin membesar dan pada satu peringkat ia akan turun sebagai hujan. Tidak berakhir di sini, air hujan yang jatuh membasahi permukaan bumi ini ada yang meresap ke dalam tanah membentuk air bawah tanah, ada yang menjalani proses pintasan oleh tumbuhan dan ada yang mengalir menjadi air larian serta air larian permukaan. Faktor graviti akan membawa air larian permukaan ini mengalir ke kawasan yang lebih rendah. Seterusnya, membentuk kawasan tadahan air dan mengalir terus ke lembangan yang dinamakan sebagai sungai sebelum mengalir ke laut. Sungai sangat penting kepada ketamadunan manusia. Dari satu sudut yang lain, sungai adalah nyawa kepada ekosistem yang bergantung kepadanya. Daerah Manjung terletak kira-kira 180 km di utara Pelabuhan Klang dan 80 km di barat Bandaraya Ipoh. Daerah ini merupakan antara destinasi pelancongan terkenal di Malaysia kerana dianugerahkan dengan kepelbagaian biologi dan alam semula jadi yang menarik untuk dijadikan destinasi pelancongan pesisir pantai seperti Pulau Pangkor, Teluk Batik dan Teluk Senangin. Kewujudan banyak lembangan sungai air payau yang terdapat di sini menjadikan daerah ini mempunyai keistimewaan dan keunikan yang tersendiri berbanding sungai-sungai lain yang terdapat di negeri Perak.
Sungai di daerah Manjung terdiri daripada 3 lembangan utama, iaitu Sungai Manjung, Sungai Beruas dan Sungai Tiram. Ketiga-tiga sungai ini mempunyai struktur geografi dan kepelbagaian bayu yang telah banyak berbakti bukan sahaja kepada nelayan, malahan kepada pembangunan ekonomi daerah Manjung yang sangat pesat seperti yang kita lihat hari ini. Sungai Manjung yang dahulunya dikenali sebagai Sungai Dinding merupakan sungai air payau yang berkeluasan 595 km persegi, yang mana hiliran sungai ini adalah terletak di Pekan Lumut dan berhadapan Selat Dinding serta Pulau Pangkor. Sejak dari dahulu lagi, hiliran sungai ini menjadi faktor penting bukan sahaja kepada kegiatan ekonomi, malahan sebagai pusat pentadbiran dan juga pertahanan. Sehingga ke hari ini, Sungai Manjung terus pesat dengan kegiatan ekonomi. Ia menjadi akses kepada kapal-kapal yang membawa bahan mentah ke Pelabuhan Lumut dan telah mula beroperasi sejak 1995. Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Allahyarham Tunku Abdul Rahman, telah merasmikan pembukaan kilang tepung moden yang pertama pada 15 Oktober 1966. Kilang ini telah direka bentuk dan dibina oleh Henry Simon Limited of England, terletak secara strategik di Batu Undan dan bersebelahan Sungai Dinding. Kewujudan pelabuhan dan kawasan industri di pesisir Sungai Manjung ini adalah disebabkan lokasi yang terlindung dari cuaca laut yang buruk serta kedalaman yang sesuai untuk kapal yang berlayar dari serata dunia. Faktor ini menjadi pilihan disebabkan perdagangan utama dunia pada waktu itu adalah melalui laut. Sungai Manjung ini juga menjadi laluan dan sumber rezeki kepada komuniti nelayan yang berada di sepanjang sungai ini. Sungai Manjung mempunyai kira-kira 13 sub-lembangan, antaranya Sungai Sempit, Sungai Lumut Kanan, Sungai Lumut Kiri, Sungai Sitiawan, Sungai Lebai Mat Saleh, Sungai Tiung, Sungai Batu Undan, Sungai Air Tawar, Sungai Gapis, Sungai Pasu, Sungai Sin Ahlib, Sungai Raja Hitam dan Sungai Segari. Kedudukan strategik jeti Kampung Sitiawan yang mudah diakses sama ada menggunakan laluan air atau darat serta tidak jauh dengan kawasan pekan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi menjadikan permintaan terhadap hasil tangkapan nelayan di sini sangat menggalakkan. Ini baru balik bang daripada laut hari. Ni di sini ialah hulu Sungai Sitiawan yang menjadi sub-lembangan kepada Sungai Manjung. Kawasan ini juga menjadi tumpuan kepada para pelancong dan para pemancing yang mana jeti di sini menjadi tempat untuk mereka turun ke laut. Kampung Baru dan Kampung Telaga Nenas antara penempatan penduduk yang terdapat di sepanjang Sungai Manjung. Perusahaan kelong ikan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang pesat dibangunkan oleh penduduk di sini.
Bagi penduduk di kampung Telaga Nenas pula, walaupun kedudukan kampung ini agak jauh jika menggunakan laluan darat, namun perusahaan siput sudu dan tangkapan udang nelayan di sini membuatkan kampung ini menjadi tumpuan pelancong. Wujudnya sebuah sub lembangan di Sungai Manjung yang terletak di antara Kampung Baru dan Kampung Telaga Nenas yang dinamakan Sungai Air Tawar. Juga terdapat di kuala sungai ini sebuah kampung yang dinamakan Kampung Teluk. Kampung Teluk ini berada di kuala sub lembangan Sungai Air Tawar. Penduduk di sini juga terdiri daripada nelayan dan merupakan pengusaha inap desa. Di sepanjang Sungai Air Tawar ini, selain pokok bakau, didapati banyak pokok berembang yang tumbuh menghijaui pesisir sungai ini. Menurut penduduk di sini, pokok berembang ini merupakan habitat kepada kelip-kelip yang boleh dilihat pada waktu malam. Tapi kalau awak kenapa tak pergi malam, tak tahu ada tak mana. Dulu, mana? Kamu tak tahu lagi awak kenapa tak pergi malam. Siang ya. Malam saya tak tahu dia ada kelip-kelip tu. Pokok hitam kan? Pokok hitam ada kelip-kelip. Menyusur kembali ke hulu Sungai Manjung, yang mana hulu lembangan ini terpisah dua, menjadi sub lembangan yang dinamakan Sungai Segari dan Sungai Raja Hitam. Sungai Raja Hitam merupakan sub lembangan Sungai Manjung yang mana ia melalui Pekan Cangkat Kerui yang terletak kira-kira 29 km dari Seri Manjung menggunakan jalan darat. Di selatan daerah Manjung, Sungai Tiram memainkan peranan penting kepada kegiatan ekonomi nelayan. Biarpun saiz muara sungai ini jauh lebih kecil berbanding dengan muara Sungai Manjung, namun masih terdapat perkampungan nelayan yang menjadikan muara sungai ini sebagai akses untuk mereka turun ke laut. Di utara daerah Manjung pula, Sungai Beruas mempunyai keunikan yang tersendiri. Ia bukan sahaja menjadi laluan kepada bot-bot nelayan pantai remis yang bersaiz lebih besar berbanding di Sungai Tiram. Lokasi dan faktor geografi muara Sungai Beruas ini membolehkan bot-bot nelayan di sini berlindung daripada angin dan ombak yang datang dari arah Selat Melaka. Pokok-pokok bakau yang meliputi sebahagian delta muara sungai ini sangat penting dalam mengurangkan impak ombak laut daripada
menghempas terus ke perkampungan nelayan yang terdapat di sini. Jarak sungai beruas ini dianggarkan hampir 30 km, yang mana hulu lembangan ini terletak di mukim beruas. Yang lebih menarik, terdapat laluan kecil di sepanjang pesisir sungai ini yang menghubungkan mukim Pengkalan Baru, iaitu di Pantai Remis, sehingga ke mukim beruas. Menurut penduduk yang berhampiran sungai beruas, sungai ini merupakan hasil daripada gabungan aliran dari dua sublembangan, iaitu Sungai Dendang dan Sungai Batu Licin. Ini adalah Sungai Dendang, iaitu sublembangan kepada Sungai Beruas. Pintu air yang dahulunya dibina di sini bertujuan untuk membekalkan air kepada sawah padi. Namun begitu, penggunaan pintu air ini tidak lagi digunakan disebabkan penduduk di sini tidak lagi mengusahakan sawah padi dan menggantikannya kepada ladang kelapa sawit. Hulu Sungai Dendang ini masih jauh dan sukar untuk dijejaki. Menurut penduduk kampung di sini, hulu Sungai Dendang berada dalam kawasan hutan simpan bubu. Hasil pemantauan, Sungai Dendang ini mengalir melewati Kampung Dendang dan menuju ke kolam tadahan yang berada di antara kampung tersebut dengan Pekan Beruas, seterusnya mengalir semula dan masuk ke Sungai Beruas. Di belakang saya ini adalah kuala Sungai Dendang. Di sini menjadi tempat bertemunya air Sungai Dendang yang masuk ke Sungai Beruas. Tidak sampai 10 km jarak dari ulu Sungai Beruas, terdapat satu sublembangan iaitu Sungai Rotan, yang mana hulu sungai ini terletak di Batu Hampar. Banyak pemandangan menarik yang boleh ditemui di sepanjang Sungai Beruas. Ini membuktikan bahawa daerah Manjung kaya dengan produk ekopelancongan yang berpotensi untuk dibangunkan. Hutan simpan Segari Melintang sememangnya kaya dengan khazanah alam semula jadi. Kepelbagaian bayo yang terdapat di hutan ini memerlukan perhatian serius daripada semua pihak. Hutan Bukit Pantai ini juga menjadi kawasan tadahan air, yang mana terdapat beberapa aliran air terjun yang mengalir terus ke laut bersebelahan hutan ini. Air terjun Teluk Mengkudu terletak di utara Pusat Konservasi Penyu Segari, iaitu berada dalam kompartmen 36 Hutan Simpan Kekal Segari Melintang. Walaupun tiada kawasan kolam tadahan air, ketebalan hutan berbukit membolehkan air larian permukaan dan subpermukaan masuk ke sungai ini, menjadikan air terjun Teluk Mengkudu sentiasa mengalir sepanjang tahun. Berbeza dengan air terjun Teluk Mengkudu, aliran air terjun Teluk Akuan pula mengalir secara bermusim dan kebiasaannya akan kering jika tidak menerima hujan untuk tempoh masa yang lama. Pesisir pantai hutan Segari Melintang merupakan antara kawasan pendaratan penyu di pantai barat Semenanjung Malaysia. Spesies penyu yang ditemui di sini adalah penyu agar atau nama saintifiknya Chelonia mydes.
Sepanjang pesisir pantai ini merupakan kawasan sensitif alam sekitar tahap 1 dan hutan ini sangat penting kepada kewujudan pelbagai spesies flora dan fauna yang diklasifikasikan dalam kategori endangered species oleh the International Union for Conservation of Nature (IUCN), termasuklah pokok balau putih dan spesies penyu yang semakin berkurangan di seluruh dunia. Selain air terjun Teluk Akuan dan Teluk Mengkudu, Sungai Puya atau dikenali penduduk setempat dengan nama Sungai Puyu merupakan elemen penting dalam membentuk kelestarian ekosistem hutan bukit pantai Segari Melintang, termasuk kepelbagaian biohidupan akuatik di kawasan perairan di sini. Proses pemendapan pasir ini memberi kesan kepada morfologi pantai di sini, yang mana laluan muara tertutup secara semula jadi. Fenomena ini menyebabkan terbentuknya pantai secara unik dan menarik sang penyu untuk mendarat ketika musim bertelur. Ikan yang telah masuk ke muara sungai ini akan terperangkap dan membiak di dalam persekitaran yang tertutup dan hanya pulang ke laut setelah muara terbuka. Ekosistem sungai di daerah Manjung ini merupakan sumber keharmonian yang selama ini kita nikmati. Di sini bukan sahaja rumah kepada pelbagai spesies siput, ketam dan ikan. Ia juga menjadi kawasan sumber pendapatan nelayan dan sumber makanan kepada manusia. Hutan pai bakau di sekitar sungai ini adalah pelindung daratan yang selama ini kita diami. Bagai aur dengan tebing, setiap anggota dalam ekosistem ini saling berkait membantu satu sama lain. Sebagaimana kejadian alam semesta yang terbentang luas, biarpun buruj di angkasa berada berjuta batu jaraknya, namun tetap membantu manusia membina tamadun yang kita nikmati hari ini. Apatah lagi hutan, sungai dan laut yang setiap detik waktu berjalan, memberi jasa dan baktinya agar manusia dapat terus mentadbir persinggahan ini dengan adil sesama manusia dan alam. Sungaiku, hidupku.